dada, ada orang lapang dada, ada orang hidup kat dunia rasa bertuah, ada orang hidup kat dunia rasa berduka, malang sesaja dia kata. Tapi bagi sahabat tuan-puan sekalian, bila ditanya macam mana mereka rasa hidup di dunia, ada sahabat yang mengatakan ada kebahagiaan dalam kehidupan di dunia ini. Di mana letaknya kebahagiaan itu? Kebahagiaan itu letaknya pada salat yang khusyuk. Jadi tak heranlah muslimin muslimat sekalian, Nabi SAW mengajarkan kita semua satu doa yang berbunyi. Macam mana doa tentang solat muslimin muslimat? Siapa nak share kat ustazah? Boleh angkat tangan, bacakan doa, betul, ustazah bagi hadiah, boleh balik awal. Wah, apa balik awal? Kita mari nak dengar balik awal. Sebelum tu tuan-puan, lupa pula ustazah nak memperkenalkan diri terlebih dahulu, ya. Ni depan-depan ni siapa dia ni? Masya Allah, kahwin ke belum ni? Ustazah ni nak cari menantu ni. Tuan-puan sekalian, ustazah anak jati kelahiran Kampung Kuala Jempol, Bahau, Negeri Sembilan. Orang Nagari, ya, orang Nagari. Kemudian lahir pada tahun 1970 ... Ya, 1975 ustazah lahir. Ya. Kan sekarang umur dah 45 tahun. Berumah tangga dengan seorang jejaka ganteng. Ya, orang mana? Bukan orang Terengganu. Tak ada orang Terengganu nak kat ustazah. Ya, ustazah berumah tangga dengan jejaka dari Kota Baru, Kelantan. Boleh kita kecek Kelantan ke? Pehel kau kecek Kelantan? Pehel? Baik. Jadi Allah kurniakan kepada ustazah 8 orang cahaya mata. Yang ada 7, 1 simpan. Yang sulung sekarang 21 tahun, yang kecil umurnya 11 tahun. Belum ada menantu, sedang mencari-cari. Ya, koklah ada kat Tanjung ke depan ni. Sini ada Tanjung ke belakang tak? Tak ada, ya. Oh, jadi Tanjung tu ke depan je lah. Bertugas sebagai pensyarah kanan di Universiti Teknologi Malaysia, Kuala Lumpur, dan tinggal di Kuala Lumpur. Tuan-puan sekalian, alhamdulillah, minggu ni memang minggu ustazah jauhlah di Terengganu. Sepatutnya petang ini rehat, tapi meraihkan jemputan daripada tuan ataupun Cik Nazirul. Jadi saya kata tak apa, insya-Allah ustazah boleh slot in kan, datang ke sini. Dan alhamdulillah, uhibbukum fillah, ustazah sayangkan kalian semua kerana Allah. Dapat kita bertemu. Baik muslimin muslimat sekalian, kembali kepada doa yang Nabi ajarkan tadi. Bila kita tahu bahawa solat ni benda yang sangat penting, ini adalah kebahagiaan kita. Ya, mungkin ada banyak masalah-masalah, tapi tuan-puan, Allah jadikan kebahagiaan kita pada solat. Yang Nabi ajarkan doanya berbunyi, Allahumma ij'al qurrata aini fis salah. Boleh? Muslimat ikut balik semula. Ustazah baca doa tadi, pendek je doa dia, tapi maknanya Masya Allah, Masya Allah. Allahumma ij'al qurrata aini fis salah. Ya Allah, jadikanlah penyejuk hatiku ini, ketenangan jiwaku, kebahagiaan aku di mana? Fis salah, dalam ibadah solat. Ya, jadi tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, bila kita baca doa ni, kita faham apa? Kita faham betapa hebatnya ibadah solat yang berperanan untuk menjadikan ustazah, para muslimah, tuan-puan mendapat kebahagiaan yang sangat luar biasa. Luar biasa bahagia dia. Luar biasa tenang dia. Bila kita faham sungguh-sungguh solat ni, ya Allah, hadiah daripada Allah. Muslimin muslimat, mari kita lihat dalam surah Al-Ma'arij. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Tengok baby-baby bila lahir. Nampak tak anak cucu kita lahir macam mana, puan-puan sekalian? Dia lahir, dia tenang ke? Dia lahir, dia resah? Resah.
Ya, lahir-lahir ketawa ke lahir-lahir menangis? Menangis. Ya, macam semua serba tak kena. Kuat tangisan dia. Khuliqa halu'a. Anak-anak kita dulu masa kecil-kecil, bila susu tu lambat keluar, adakah dia bersabar dengan tenang? Baby-baby tu, ya Allah, marah-marah dia. Baru umur 2 hari pandai mengajuk dah. Baru umur 2 hari nak beritahu memang manusia macam tu. Umur 60 tahun lagi pandai mengajuk. 2 hari pandai mengajuk. Ya, puas kita tenangkan nak bagi susu ni. Sebab apa? Dia dah menangis dah. Khuliqa halu'a. Keluh kesah. Kalau kecil pun dah keluh kesah, bila menjalani hidup agak-agak keluh kesah tak kita? Keluh kesah juga kita. Ya, betul kan? Ya. Kadang-kadang fikir masalah anak-anak, kan? Keluh kesah tak? Keluh kesah. Banyak tak kita mengeluh? Mengeluh kadang-kadang. Itu adalah sifat manusia. Tapi sama ada kita ataupun orang yang dekat dengan kita, tak seronok duduk dengan orang yang berkeluh kesah. Penat dengar. Betul ya tuan-puan? Kalau pergilah umrah, rombongan kita tu ada 5 orang, 6 orang jenis berkeluh kesah. Jenis semua tak kena belaka. Rasa macam mana pergi rombongan tu? Allahu Akbar. Masuk bilik dia komplain katil. Naik atas bas dia komplain bas. Ya, ada je komplain. Travel bagi beg umrah, dia kata beg buruk, beg mudah rosak. Kan? Kita yang duduk dengan dia pun rasa tak selesa. Tapi itu manusia. Tuan-puan, ustazah baru je lepas mengeluh, berkeluh kesah minggu lepas. Bukan makna minggu lepas, yang terakhir ada lagi keluh lepas tu. Tapi dia nak cerita yang minggu lepas. Ustazah pun mengeluh-ngeluh lah kat rumah. Ya, bobel-bobel lah mulut kita ni. Ya. Lepas tu ada anak kita sulung tu duduk sebelah. Dia kata apa? Umi, masuk syurga tanpa hisab tu nikmat yang terlampau besar. Allah hanya bagi pada orang yang sabar. Senyap terus mak dia. Ya. Kadang-kadang kita ni kena ada juga ya orang sebelah yang ingatkan kita balik. Tak selama-lama kita bagi ingat pada orang aja. Ya, jadi bila anak cakap macam senyap ustazah, zangguk, terima kasih ke anak tu. Betul lah. Allah uji kita bukan nak suruh kita berkeluh kesah. Ada sikit masalah pada anak-anak, ada masalah keluarga, ada masalah duit, ada masalah ekonomi, ada masalah kesihatan. Demi Allah tuan-puan sekalian, Allah bukan menzalimi hamba-hambanya. Tak. Bukan nak suruh kita penat, keluh kesah, tidak. Ya, tapi Allah nak bagi kita satu tingkatan yang hebat, yang besar. Apa namanya? Tingkatan orang-orang yang sabar. Tapi apakan daya, manusia ini sangat mudah berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a. Bila Allah timpakan sikit je, masa ni sentuh macam tu. Bila Allah sentuh sikit je benda dia tak suka. Allah sakit lutut je pun. Sakit lutut ni standard lah. Ya, semua orang kena sakit lutut kalau dah umur dah 50, 60. Betul kan? Yang duduk bawah tengok macam nak bangun nanti ni. Sebab tu ustazah pun tak berani nak suruh datang depan duduk. Takut kan nak bangun susah. Ya. Sakit lutut ni biasa. Bukan nak suruh kita berkeluh kesah. Tapi sifat manusia tuan-puan, idza massahu syarru jazu'a. Sentuh sikit je masalah, jazu'a. Ya Allah, pedihnya. Ya Allah, stresnya. Ya Allah, tensionnya. Padahal benda ni kecil. Ya. Sebab tu kadang-kadang kita kena timbang-timbang tuan-puan. Macam ustazah ni, saya kata kat diri sendiri. Adalah naik macam ruam sikit dekat apa pergelangan tangan hari tu kan. Tapi lama juga nak boleh hilang tu. Ya, makan masa 2-3 bulan juga. 2-3 kali juga pergi klinik tuan-puan. Jadi mulut kita ni dah jadi bobel-bobel dah. Ya. Mula kata aduh banyaknya duit habis nak pergi klinik. Doktor tu tak ubat dia tak serasi, nak pergi klinik lain pula. Pergi klinik sekarang menunggu lama sangat. Bayang tuan-puan. Tapi lepas tu kita teringat apa? Kawan kita sebaya dengan kita, umur 45 tahun, tapi Allah uji dia kanser payudara stage 4. Nampak tak jauh beza tuan-puan? Allah uji kita ruang je. Allah uji ruang pun mulut kita macam ni. Merungut.
mengeluh. Sahabat ustazah, kanser payudara stage 4. Bila pergi ziarah dia senyap. Tangan dia gerak macam ni. Tangan gerak macam ni. Agak-agak apa dia buat? Zikrullah, zikrullah. Dia punya kanser, tuan-puan sekalian, ya Allah, besarnya. Ya, ada yang dah sampai keluar-keluar darah apa sedang dirawat. Jadi Masya Allah, sifat manusia tu apa dia? Bila Allah timpa sikit je susah, jazu'a, makan dalam. Tension dia tu makan dalam. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan bila Allah bagi dia kebaikan, benda yang dia seronok, benda yang dia suka, maka dia akan jadi bakhil. Maka dia akan jadi, ya Allah, tak nak share dengan orang lain. Ya, dia akan jadi kalau boleh nak monopoli benda tu, tuan-puan sekalian. Dua-dua keadaan tadi adalah keadaan yang agak ekstrim. Orang Terengganu kata apa ekstrim, dik? Apa orang Terengganu? Ekstrim juga orang Terengganu. Apa dia orang Terengganu cakap ekstrim ni? Lebeng. Lebeng. Nebeng. Sekoti lah. Ya. Tuan-puan, maknanya dua-dua keadaan tu melampau. Dua-dua keadaan. Tapi dalam ayat tu Allah berikan pengecualian. Kamu takkan jadi berkeluh kesah. Sama ada Allah beri susah atau Allah beri senang, kamu maintain bagus saja. Kamu tenang saja. Siapa dia? Illal musallin. Kecuali orang yang mendirikan salat. Alladzina hum ala salatihim daimun. Iaitu orang yang jaga salatnya sentiasa. Jadi orang yang salat ini, tuan-puan sekalian, dia tidak mudah berkeluh kesah. Sama ada diberikan dengan ujian kesusahan ataupun ujian nikmat, insya-Allah orang yang menjaga salat daimun, sentiasa menjaga salat, akan selalu berada dalam keadaan tenang sangat-sangat dan baik-baik belaka. Sebab itulah muslimin muslimat sekalian, ya, Nabi Ibrahim berdoa dan kemudian doa itu dirakamkan dalam Al-Quran. Ya, nak minta supaya nikmat yang namanya solat, menjaga solat ni bukan untuk kita saja, tapi untuk anak cucu kita juga. Apa doanya? Rabbij'alni muqimas salah. Sambung. Wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku ini orang yang benar-benar mendirikan salat, dan juga anak keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa-doa kami ini.